Dengar juga. Dengar Afkar. Next class saya baca cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Tajuk kita ni dia dah start susah sikit tau yang ni. Yang ni sebenarnya tajuk ni kalau katakanlah Afkar ada adik pure science. Ini bio. Ni betul-betul pure bio lah yang ni. Untuk silibus baru kali ni, kalau yang science tu dia science memang pure science. Kalau dia kimia, dia pure kimia. Macam hari tu kalau awak sangkut pasal elektrokimia, sebenarnya itu memang budak pure kimia belajar pasal topik tu. So topik ni pun sama, saya sebenarnya saya struggle nak cuba ajar, tak nak terlampau banyak dan juga tak nak terlampau sikit. Dia nak cari titik tengah tu dia sangat struggle sikit lah. So saya fikir hari ni saya ajar satu bab. Maksud saya kalau saya laju pun tapi awak tak faham apa pun, saya rasa tak berguna. Okay, Datuk Acap Azlan masuk. Rasa berbesar hati. Dia dapat join hari ni setelah busy dah berapa lama kan. Wow. Okay now. Right, so Acap okay tak? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Okay, now kita dalam tajuk ni kita nak cerita pasal genetik. Apa yang korang faham pasal genetik ni? Belum tu. Genetik. Apa yang korang faham pasal genetik ni sebenarnya? Genetik ni apa? Apa yang korang tahu pasal genetik? Macam saya kata muka hadis saya tahu hadis pada adik sebab saya tengok kening je. So saya kata itu adik hadis tu. Saya tengok kening pun saya dah tahu itu adik hadis. So apakah itu genetik? Persamaan. Ya, persamaan dari segi apa? Macam mana saya kata, sama genetik lah. Apa? Persamaan dari segi apa? Genetik ni apa sebenarnya? Persamaan betul? Persamaan dari segi apa? Satu, Rupa. of course. Apa lagi cari dia? Rupa. Dalam rupa. Macam mana boleh sama rupa tu? Sebab genetik sama. Apakah itu genetik? DNA. DNA, dia ada kaitan dengan DNA atau keturunan. Dia bawa bahan baka. Pernah tahu tak bahan baka? DNA, bahan baka. So maksudnya kalau bahan baka atau scientific dia AB betul. AB kata apa tadi TA betul, which is DNA. So DNA tu yang bawa susunan DNA tu yang bawa bahan genetik. Dia bawa baka. So senang kata macam mana saya tahu hadat dengan hadis tadi beradik sebab dia ada genetik yang lebih kurang sama. Saya tak cakap lah adik hadis dengan hadis dengan adik dia sama tapi dia ada genetik yang sama. So basically kalau korang ada share keturunan yang sama, so biasanya ada susunan-susunan DNA yang sama. So genetik kita nak cerita pasal pewarisan. Pewarisan. So bila pewarisan dia ada kaitan dengan DNA. So dalam tajuk ni, mekanisme pewarisan. So dalam DNA ni, dalam genetik ni ada satu kita nak belajar, kita cerita pasal mitosis, kita belajar pasal meiosis. Okay, nak hasilkan sperma dengan ovum, mitosis ke meiosis? Nak hasilkan sperma dengan ovum, mitosis ke meiosis? Meiosis. Yes, very good. Sini adalah untuk hasilkan sperma
ovum. Okey, sperma ovum je. Awak ingat meiosis ni awak ingat nak hasilkan sperma ovum je. Lain daripada tu, itu adalah mitosis. Maksudnya macam nak tambah bilangan sel. Kalau dulu daripada dulu AB kecil, rendah je, sekarang dah tinggi, itu semua adalah mitosis. Kalau korang accident tumbuh tisu yang baru, itu adalah mitosis. So mitosis ni dia berlaku kat semua badan kita kecuali dekat sel pembiakan. Okay, so kalau saya nak senang ingat, saya selalu fikir, saya ingat meiosis. Sebab meiosis ni fungsi dia satu je. Fungsi dia adalah untuk menghasilkan sperma dengan ovum. Lain daripada tu adalah fungsi mitosis. Nak membaiki tisu yang rosak, nak menggantikan tisu yang dah mati, untuk menambah bilangan sel daripada awak pendek jadi tinggi. Macam orang pregnant, daripada dia pregnant 2 bulan, lepas tu jadi 9 bulan, perut dia makin besar. Itu adalah menyebabkan mitosis. Kalau macam your skin cell, dia akan tumbuh yang baru. And then mitosis ni satu dia akan hasilkan sel anak yang sama. So kat sini kan mitosis saya kata tadi dia boleh tambah bilangan sel. Dia ganti tisu rosak ataupun tisu yang dah mati. Dan satu lagi, mitosis ni dia hasilkan sel anak yang sama. Kalau meiosis, walaupun tadi saya kata hadis dengan hadat, walaupun dia pada mak ayah yang sama, tapi disebabkan sperma ni dihasilkan melalui meiosis, satu, dia akan menghasilkan dia tak sama ataupun dia menghasilkan variasi. Sebab tu walaupun kita ni, katakanlah awak daripada mak ayah yang sama, walaupun awak ada 5 orang adik-beradik, semua daripada mak ayah yang sama, okey, tapi setiap kali sperma dengan ovum dihasilkan tu adalah berbeza-beza. Walaupun kembar tak seiras. Awak kembar tak seiras, saya tak ingat lah awak kenal siapa macam dulu 2 tahun lepas kita ada budak Teta 5, Irdina dengan Haziq, dia kembar tak seiras. Satu lelaki, satu perempuan, satu cerah, satu putih. So kenapa dia boleh jadi berbeza disebabkan masa tu kita ada 2 sperma, 2 ovum, dia senyawakan, dia hasilkan dia besar lain-lain. Tapi kalau kembar seiras macam Radi dengan Razi, dia asal daripada sperma dengan ovum yang sama, satu. Tiba-tiba dengan kuasa Allah dia membahagi 2. Maksudnya daripada sperma dengan ovum yang sama, tiba-tiba membahagi 2. Tapi kalau kembar tak seiras, ovari itu hasilkan 2 ovum serentak. Lepas tu bila sperma masuk, sperma ada pilihan sama ada dia nak ke kanan atau ke kiri. Dua-dua tetap boleh hasilkan boleh melakukan persenyawaan. So kalau sebelah sini bawa sperma tu bawa jantina lelaki, dapat anak lelaki. Kalau sebelah sini bawa perempuan, dapatlah anak perempuan. Dan walaupun daripada sperma tu asalnya daripada ayah yang sama, tapi setiap sperma tu adalah unik. So itu orang kata kecantikan ciptaan Tuhan, which is walaupun kita ni asal daripada, katakanlah saya ada 5 orang adik-beradik, walaupun asalnya daripada sperma dengan ovum yang sama, tetapi setiap kali sperma dengan ovum dihasilkan itu adalah sperma yang berbeza. Dan ovum ni adalah, orang kata, awak pernah ingat tak macam ustazah awak pernah cakap, kita ni adalah sebaik-baik ciptaan. Kenapa? Kalau dari segi sainsnya, sebab ada berjuta-juta sperma. Okay, sperma yang dapat senyawakan ovum ada satu saja, which is sperma yang paling hebat, sperma yang paling gagah, sperma yang paling kacak sekali, paling cantik sekali yang boleh senyawakan. So bila dia dah senyawakan, dia akan tutup, dia tak bagi sperma lain nak tembus ovum. So sebab tu sebenarnya ciptaan Tuhan ni sangat cantik, sebab awak semua ni adalah ciptaan mak ayah awak paling lawa, sebab ia adalah terhasil daripada sperma yang paling hebat sekali. So like that lah. So itu hasil daripada apa? Itu adalah macam mana sperma hebat dengan ovum tu dihasilkan, itu adalah melalui proses meiosis. Now, sperma dengan ovum ni dia dihasilkan bilangannya separuh, which is 23. 23. Tapi kalau lah mitosis, sel dia sama, which is manusia adalah 46. Kenapa Tuhan jadikan sperma ni bilangan kromosomnya adalah separuh, 23. Sebab katakanlah ini ovum ni dia bawa 23, ini adalah sperma, ini 23. So bila lah berlaku persenyawaan, dia akan menghasilkan zygote yang 46. So 46 ni bilangan kromosom yang normal. So awak sangatlah beruntung kerana awak terhasil daripada persenyawaan yang bilangan kromosom tu adalah normal. Kalau terlebih itu boleh menyebabkan penyakit. So contoh penyakit adalah Down syndrome. So Down syndrome adalah disebabkan orang tu dia ada kromosom terlebih satu je.
So kromosom kita ni Tuhan jadikan ni just nice tau. Kita tak boleh terlampau, kita tak boleh lebih, kita tak boleh kurang. So dia punya ciptaan Tuhan tu adalah sangat cantik. Alright. So hari ni saya nak cerita pasal yang ini je. So ini adalah sel. Okay, ini satu ni saya selalu ingatkan telur mata. Awak suka tak makan telur mata? Yang just goreng je macam tu. Bayangkan ini adalah telur mata. Okay. Lepas tu yang tengah ni, ini kita panggil dia adalah sebagai nukleus. Oh, okay. Now cerita dia tau. Nukleus. So kita ada sel yang tengah tu nukleus. So nukleus ni, dalam nukleus ada kromosom. Dia nak tengok cerita Dalam kromosom ada DNA. Bila kecilkan lagi, kita ada gen. So unit asas yang paling kecil mana satu? Kromosom ke gen? Mana satu yang paling kecil sekali? Unit asas paling kecil dalam pewarisan? Kalau ikut logik awak, kromosom ke atau gen? Dia cakap dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom. Kromosom ni adalah terdiri pada rantaian DNA. And then susunan DNA yang tertentu membentuk gen. So mana satukah unit pewarisan? Hai! Gen. Gen, kasih Abby. Cerita dia macam ni. Saya takut tidur. Lepas tu tahu tak, dia bio ni something, ada orang rasa tak, dia rasa susah nak score adalah disebabkan it's too much information. So faham tak saya punya nervous? Saya nak ajar budak sains biasa, nak ajar bio, tapi saya tak nak cerita terlampau banyak sampai kan dia krik-krik tau. Macam cerita Dora di Explorer. Saya jawab, saya tanya, saya jawab. Sebab bio is like that, it's too much information. Okay, right. So cerita dia kalau daripada sini, ini kromosom, ini DNA, ini adalah gen. So unit asas pewarisan adalah gen. Right, ini adalah katakanlah ini adalah acap. Ini adalah AB. Okay, katakanlah awak tengok sini. Dalam kita punya nukleus ada kromosom. Kromosom kita ni sebenarnya untuk manusia yang cantik, yang kacak, yang normal, bilangan kromosom kita adalah 46. Kita tak boleh lebih tau. Orang kena Down syndrome adalah pada kromosom 21 dia terlebih 1. Kalau dia Down syndrome lelaki, kromosom dia, maksudnya kalaulah ini lelaki, kalau sebelah sini perempuan, maksudnya macam ni. Kalau Down syndrome tu XY, maksudnya dia lelaki. Kalau Down syndrome tu adalah XX, dia adalah perempuan. So Down syndrome adalah disebabkan kromosom 21-nya terlebih 1. Senang kata macam ni. Nature's law, hukum Tuhan, Allah jadikan kita ni nature-nya, lumrahnya memang ingin berpasangan. Sedangkan kromosom pun ada partner. So kromosom pun tak boleh single. Okay, so kromosom ni ada partner. Tapi kalau datang orang ketiga, dia boleh menyebabkan masalah lain. So sama juga dalam kes kromosom. Kromosom ni Tuhan jadikan dia berpasangan. Dan dia punya pasangan ni sangatlah cantik, sangatlah sepadan, sangatlah sekufu, which is kita panggil kromosom yang sangat sepadan ni, kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Homo, tahu tak homo? Homo adalah maksud dia sama. Kalau macam katalah hadis, katakanlah tak nak Tia suka lelaki. Nature's law. Awak suka jantina yang berlawanan. Awak adalah heterosexual. Sebab tu kalau orang yang suka sama jantina, kita panggil dia sebagai homosexual. Sebab dia suka jantina yang sama, which is tak boleh lah. Kalau katakanlah lelaki, perempuan, kita panggil dia sebagai hetero. So hetero bermaksud kita tertarik kepada jantina yang berbeza. Tapi dalam kes ni kita panggil kromosom ni adalah sebagai kromosom homolog. So homo maksudnya adalah sama. Dan kromosom ni disusun ikut saiz tau. Daripada paling tinggi, paling pendek. So kromosom nombor 1 sampai nombor 22 kita panggil dia sebagai autosom. Okay. Kromosom XY ni teka kromosom apa? Kromosom seks. Okay, so ini adalah kromosom seks. So kromosom kita ada dua jenis. Okay, satu adalah autosom, satu adalah kromosom seks. Katakanlah macam kening Hadif tu. Hadif punya kening tu ikut siapa? Mak dia ke bapak dia? Very sharp punya kening. Saya pun tak tahu. Tipulah. Kening siapa paling tebal? Tak, saya tak tahu, serius. Kalau mak saya tak tahu. Bapak saya pun saya rasa biasa. Tapi bukan adik awak tu pun kening tebal kan yang saya kata. Saya perasan sebab masa bola masa tu dengan AB ke? AB dengan Zak ke?
bola apa? Softball Softball. Kan. Saya tengok kening lepas tu nama H juga Hadad. Ni adik Agif ni ha. So that kind of thing kan, korang ada features ni tahu. Senang kata macam ni, fizikal awak ditentukan adalah daripada kromosom 1 hingga kromosom 22. So sebenarnya kromosom 1 dengan kromosom 22 ni dia banyak kontrol awak punya trait. Awak punya ciri. Macam contoh kalau ada ciri macam saya punya ciri saya kecil, katakanlah saya kecil, tu ikut mak ayah saya memang kecil. Suara saya nyaring ni, suara saya high pitch ni, ini ikut bapak saya. Katakanlah macam apalah, kalau warna kulit saya tak putih, ini ikut bapak saya. So basically semua ciri yang ada dekat awak ni sebenarnya adalah dikawal oleh kromosom autosom. Okay. Tapi kromosom seks ni untuk menentukan jantina. Kalau dapat XX, perempuan, kalau XY, lelaki. Okay, so senang kata kromosom ni yang tentukan awak punya keturunan. Kromosom ni yang tentukan awak punya ciri. Kalau awak tinggi, awak pandai, itu ditentukan oleh kromosom. Tetapi pandai tu bukannya genetik semata-mata. Pandai tu sebenarnya juga adalah dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ada je orang pandai tapi dia punya persekitaran mengganggu dia buat benda yang tak elok, so basically dia boleh hanyut jugalah. So basically semua benda tu dipengaruhi oleh genetik. So for me genetik tu penting. Macam mana ada benda kita tak boleh nak kawal. Macam mana ada benda kita tak boleh nak argue sebab benda tu dah Tuhan bagi. So basically kenapa saya cerita macam ni, saya harap awak besok nanti kalau awak dah jadi parents, awak dah jadi orang yang dewasa, jadilah orang yang cakap tu fikir dulu. Contohnya macam katakanlah benda tu is very simple. Katakanlah kalau awak nampak budak biasa budak, jangan body shaming kat budak. Biasanya saya kalau siapa buat kat anak saya macam dah macam dah mak harimau lah kan. Saya dah bulat je kan macam jangan cakap lebih kalau cakap lebih lagi memang saya macam tu lah kan. Macam jangan cakap pasal skin, jangan cakap pasal saiz badan, jangan cakap pasal benda yang sangat sensitif. So basically benda tu dah Tuhan bagi. Macam tengok sampai sekarang saya boleh teringat, tapi benda tu is very touch to my heart lah. Macam saya lepas bersalin baru bersalin datang tengok baby, lepas tu dia kata kat saya, kenapa anak tu hitam, kenapa anak saya gelap. Kata husband saya cerah, kenapa nak saya gelap? Dalam hati saya banyak-banyak benda. Yes, betul, dia gelap, which is saya tak jadi isu pun kan. Tapi bagi saya nak jawab, tapi dalam hati saya dia makcik-makcik, saya tak nak lah lawan. Nanti kan rasa macam kita tak polite kan. Tapi saya diam lah. Tapi saya terasa lah, maksud saya nak cakap lah dengan makcik tu. Saya nak kata macam ni, makcik, kan anak saya ni sebaik-baik ciptaan dah Allah bagi. Macam-macam mana saya nak jawab. Tapi saya fikir kenapa lah aku tak jawab masa tu. Macam saya nak cakap, saya tak tahu makcik. Cuba tanya, Allah je yang ada jawapan. Faham tak maksud saya? Ada certain thing tu memang dah genetik dia begitu kan. So basically apa-apa Allah bagi tu adalah yang terbaik. Betul lah. So basically macam bila orang argue pasal fizikal orang ni macam tidak, bahasa cantik dia tidak macam tak appreciate ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan tu cantik. So basically benda tu untuk saya ada certain orang dia rasa macam biasa je. Tapi bagi saya jangan buat lah. Especially kat budak-budak yang baru nak build dia punya confidence. Jangan bother pasal tu. And then satu lagi, skin bagi saya janji dia boleh jaga, tak kisahlah dia colour dia putih ke, gelap ke, whatsoever ke. As long as dia tak ada penyakit, dia sihat, saya rasa itu paling penting kot. Saya rasa lah. Tapi kenapa saya cakap, sebab hopefully awak tak termasuk dalam golongan tu. Sebab tu kan dalam Islam ada cakap, kalau tak ada benda baik untuk kita cakap kan lebih baik kita diam kan. So basically that kind of thing. Bagi saya memang betul benda tu fakta. Fakta memang the skin is dark. Tapi bagi saya kalau tak perlu kot. Kalau cakap tu macam bawa kita macam provokasi kita kata. Right. So basically saya rasa benda tu is not nice. Nampak tak saya membebel. So kromosom, ini adalah kromosom seks. Tadi kita dah cakap. Alright. So mitosis dan meiosis. Okay. Now mitosis, ni saya duk fikir macam mana saya nak ajar budak-budak ni. Mitosis ni dia ada 4 fasa. Nama fasa dia adalah Pak Mat. Hadif, kalau awak belajar dengan Adam, awak suruh Adam explain mitosis. Saya rasa Adam tu
Oh, Adam tu pandai tapi dia bio ni sebab dia banyak sangat maklumat dia susah sikit lah. Okay. Katakanlah mitosis. Mitosis ni awak ingat nama dia adalah Pak Mat. Pak Mat, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Awak ingat Pak Mat. Okay, yang ni saya ajar tau mitosis. Pak Mat ni awak ingat P, profasa. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Profasa, kromosom, awak bayangkan kromosom tu macam Doraemon. Dia pendek dan tebal, macam geram je. So, dalam peringkat profasa, apa jadi? Kromosom, saya cerita pasal hero je. Apa-apa cerita korang akan tengok hero kan. So, kromosom tu pendek. P pendek, kromosom pendek. Metafasa, kromosom menyusun. Menyusun kat mana? Saya kan menyusun. Saya memang ada masalah mengeja sikit. Menyusun di middle. Awak tahu tak middle tu apa? Anak saudara teacher Nick tahu tak middle tu apa? Middle tu apa? Oi! Middle tu tengah. Okay, so kromosom ni menyusun kat tengah. Nampak tak ni? Kromosom menyusun kat tengah. Kat sini kromosom pendek. Saya takut korang tidur lah. Sini menyusun. Lepas tu, sini asing. Ini telofasa, dia terpisah. Okay, so mitosis ada 4 peringkat. Pak Mat, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. So masa profasa, apa jadi masa profasa? Apa jadi kepada kromosom masa profasa? Kromosom pendek. Yes, kromosom pendek. Kalau metafasa, dia menyusun. Menyusun dekat satah khatulistiwa. Tapi saya takut korang tak ingat. So awak jangan ingat, dia menyusun dekat middle. Ni middle lah. Lepas tu dia akan asing. Kromosom tu akan asing. Dia akan putus tau tengah-tengah. Dia akan asing. Lepas tu, nanti kromosom tiba di kutub bertentangan. Now, mitosis ni dia menghasilkan bilangan kromosomnya sama. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Yang ni pun sama 1, 2, 3, 4. So dia hasilkan 4 kromosom, bilangan sel anaknya 2. Senang kata apakah itu mitosis? Mitosis adalah proses pembahagian sel yang hasilkan 2 sel anak setiap sel anak bilangan kromosom sama dengan induk. So bilangan kromosom sama dengan induk, kita ada perkataan lain namanya adalah diplot. So diplot ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada bilangan kromosom sama dengan induk. So ini adalah dalam buku teks awak. Ini adalah pendek, menyusun kat middle, anafasa asing ke kutub bertentangan. Allahu Akbar. Lepas tu telofasa dia terpisah. Alright. So ini adalah meiosis. Meiosis ni kompleks. Meiosis ni dia ada meiosis 1, meiosis 2. Sama juga Pak Mat. Tapi dia Pak Mat 1, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Meiosis 2 pun sama. Ada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Awak nak bayangkan meiosis macam drama bersiri yang ada dekat 2 season. Drama bersiri tapi ada 2 season. So season pertama biasanya kalau korang tengok drama, episod pertama mesti kena happening. Contohnya macam Squid Games, is it? Squid Games tu. Squid Game tu kenapa korang nak? Sebab episod first best. Kalau episod first tak best, awak nak tengok tak next episode? Mesti tak nak kan? So sama juga dalam meiosis ni awak ingat profasa 1. Episod season 1 yang paling banyak drama dia. Apa drama yang berlaku kat situ? Drama yang berlaku kat situ, kromosom ni berpasangan. Bezanya mitosis dengan meiosis ni gatal sikit. Kromosom dia tak boleh single. Kromosom dia mesti homolog, sama kromosom homolog. So kromosom homolog ni berpasangan, kemudian dia berlakunya pindah silang. So pindah silang dia akan melakukan pertukaran bahan genetik. Disebabkan pindah silang ni lah sperma
ovum adalah berbeza. Dalam berjuta-juta sperma yang lelaki hasilkan, setiap sperma yang terhasil tu genetik dia tak pernah sama. So senang kata sperma ada berjuta-juta sperma dihasilkan oleh lelaki dan setiap sperma itu adalah berbeza, tak sama. Macam ovum perempuan. Perempuan hasilkan ovum tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan ovum yang terhasil tu tak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa boleh jadi tak sama? Disebabkan oleh profasa 1. Dalam profasa 1, apa yang berlaku? PP tahu ingat? Profasa 1 pindah silang. So ingat, pindah silang berlaku di profasa 1. So disebabkan pindah silang berlaku pertukaran bahan genetik. Alright. So ini adalah sel kanser. Siapa tahu? Sel kanser ni teka disebabkan oleh mitosis atau meiosis? Teka dulu. Orang kena kanser ni disebabkan mitosis atau meiosis? Meiosis. Meiosis untuk proses apa? Okay. Meiosis. Mitosis sebenarnya dia adalah disebabkan oleh mitosis tidak terkawal. Meiosis Abby ingat, awak ingat Abby, dia hanya hasilkan sperma dengan ovum je. Selain daripada itu adalah disebabkan oleh mitosis. Now, mitosis tidak terkawal adalah boleh menyebabkan sel kanser ataupun ketumbuhan. Tapi sebenarnya ketumbuhan ada dua jenis tau. Satu ketumbuhan yang tidak bahaya, satu lagi yang bahaya. Yang bahaya tu kita panggil dia sebagai sel kanser. Apakah ketumbuhan tak bahaya? Contohnya perempuan selalu kena. Kalau awak ada mak awak kan, macam saya memang ada keturunan, sama ada kena cyst atau fibroid. Maksudnya dekat bahagian pembiakan perempuan, kita ni perempuan satu tau. Perempuan sebab tu dan Islam korang kena respect mak korang lebih. Sebab perempuan ni nak pregnant, nak bersalin, semua dia bergantung kepada hormon. Okay. Kalau hormon terlampau sikit, progesteron tu terlampau sikit, bila perempuan tu mengandung dia senang nak gugur. Kalau ada certain hormon tu shoot terlampau panjang, terlampau tinggi, dia boleh menyebabkan ketumbuhan. So ketumbuhan, tapi tak semua ketumbuhan tu bahaya. Tapi apakah persamaan? Semua ketumbuhan adalah disebabkan oleh mitosis tidak terkawal. So kalau macam kes saya adalah disebabkan hormon estrogen saya shoot terlampau tinggi. Tapi kalau saya tak ada hormon tu, bila saya pregnant, dia senang nak gugur. Tapi tak ada cara nak tahu kita punya level hormon, melainkan awak buat blood test. So macam katakanlah macam perempuan biasanya dia ada dua ketumbuhan yang tak bahaya tapi kena buang sebab dia boleh mengganggu kesuburan perempuan tu. Satu adalah kita panggil dia sebagai cyst. Satu lagi adalah fibroid ataupun cyst dengan fibroid. Pernah dengar tak? Itu pun adalah disebabkan oleh mitosis tidak terkawal tetapi tidak bahaya. Yang bahaya adalah sel kanser. Kenapa sel kanser ni jahat? Sel kanser ni jahat macam ni tau. Kalau cyst dengan itulah bayu kan. Sorry kalau cyst dengan what do we call lagi selit? Cyst dengan fibroid adalah disebabkan mitosis tidak terkawal. Tetapi saya kata tak bahaya sebab dia ni macam ni, ketumbuhan tu ada dekat ovari, dekat salur peranakan, dekat tiap falopia ataupun dekat kita perempuan punya uterus, rahim. Kalau katakanlah dia ada cyst ataupun dia ada fibroid, dia akan buat pembedahan, dia akan buang, tak ada masalah. Tapi kalau sel kanser ni macam parasit sikit. Sel kanser ni, katakanlah orang kena breast cancer, orang breast cancer asalnya sel kanser tu ada dekat breast, buah dada. Tetapi sel kanser tu jahat, dia boleh masuk salur darah, dia boleh attack organ badan yang lain. Mungkin dia boleh sampai dekat saraf belakang, mungkin dia boleh sampai ke paru, mungkin dia boleh sampai dekat mana-mana bahagian. Sebab tu kalau awak dengar orang kata, dia kata sel kanser, dia punya sel kanser dah merebak pergi ke organ lain. So basically itu bezanya ketumbuhan yang duduk diam macam fibroid ataupun cyst. Kalau sel kanser, walaupun katakanlah dia ada macam ketumbuhan dekat kanser, dekat breast tu kan, dia dah buang dia punya breast belah, tapi dia terpaksa buat kemoterapi atau radioterapi. Kenapa? Sebab mungkin ada sel-sel kanser tu dah masuk salur darah, dia dah pergi attack badan yang lain. Tapi kalaulah ketumbuhan tu macam dia bukan kanser, lepas kita bedah buang benda tu, dia tak mengganggu kita. Tapi kalau kanser, dia punya proses untuk baik tu adalah sangat banyak sebab walaupun dah buang, dia still boleh bergerak kat tempat lain. Masalahnya tak nampak. Dan satu lagi masalah sel kanser, dia tak rasa. Bila kita dah rasa, maksudnya dah teruk. Right. So ini adalah perbandingan. So perbandingannya kalau mitosis ni dia sama.
Okay, dia tiada variasi. Mitosis ni biasa kita buat pengklonan. Alamak, korang kesian. Tak apalah. Macam budak pertanian, korang tahu tak tiap-tiap tahun selalu Cikgu Farizan bawa korang pergi Fruit Valley. Fruit Valley dekat area nak pergi Kerawang Okay, dekat situ dia ada satu teknik namanya kultur tisu. Korang pernah belajar tak boys? Tak ada, saya mendengar. Allah, penyampah. Okay, so basically, kalau lah kita kata mitosis ni dia akan hasilkan bahan genetik yang sama. Senang kata Allah tu cantik jadikan kita sperma dengan ovum, maksudnya daripada pembiakan seks, bukannya mitosis. Maksud saya mitosis macam ni, awak dah cap, patahkan dah cap, tumbuh acak yang baru. So itu adalah mitosis. So mitosis ni biasanya tiada bahan, dia seiras, dia tak ada variasi. Okay, so biasanya kita tak nak. So manusia ni biasanya ada variasi sebab kita adalah daripada sperma dengan ovum, percantuman sperma dan ovum. So basically kita ada variasi. Variasi disebabkan apa? Pindah silang. Tadi saya kata pindah silang tu berlaku kat mana? Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 atau telofasa 1? Which one? Profasa 1. Ya Nada, terima kasih Nada, Alhamdulillah. Okay, now kawan nampak kat sini kalau meiosis dia berlaku pembiakan. Apakah nama organ pembiakan untuk perempuan? Organ pembiakan. Organ. Ovum. Saya dah agak selalu budak salah. Ovum tu sel. Nama kalau organ adalah ovari. Ovari hasilkan ovum. Ovum ni adalah sel. Sebab dia macam lebih kurang sama kan? OO kan? Kalau lelaki, kalau organ pembiakan lelaki apa? Akan salah ni. Testis. Yes, hebat! Testis. So testis dia hasilkan sperma. Okay, saya nak bagi sebab saya Cikgu Bayu, saya minta maaf, saya banyak sangat info kat sini. Macam lelaki, perempuan, saya bagi tahu awak, perempuan ni kita beza dengan lelaki. Lelaki ni dia hasilkan sperma. Sperma ni dia perlukan bilangan banyak. So maksudnya kesuburan lelaki dia bergantung kepada bilangan sperma yang banyak. Dia adalah kira dia. Maksudnya macam mana kita nak tahu lelaki tu tidak subur apabila bilangan sperma dalam semen dia atau air mani dia kurang. So maksudnya kalau untuk lelaki dia nak tahu tahap kesuburannya, biasanya kalau dia check, dia akan check dia punya semen, dia tengok dalam tu bilangan bilangan sperma dia banyak ke tidak. Tetapi kalau macam kita perempuan, ya Allah Dafa masuk, terharunya Dafa. Dafa, bukan awak nak balik kampung ke besok? Dah siap kemas ke? Okay, now sorry Dafa gurau je. Okay, so saya kata tadi kan, kalau lelaki dia punya kesuburan dia bergantung kepada dia punya bilangan. So lelaki dia memerlukan 2 testis untuk dia subur. Maksudnya bilangan kromosom yang banyak tu memainkan peranan untuk menentukan tahap kesuburan. Tetapi kalau macam perempuan kita hanya hasilkan sebulan sekali. Sebulan satu je. Satu saja. Maksudnya perempuan dia hasilkan ovum dia sebulan satu. Kalau ovum itu tidak disenyawakan, dia broken hearted, dia tak jumpa sperma, dia broken hearted tu yang keluar jadi darah haid. Darah haid tu adalah disebabkan oleh ada ovum yang tidak disenyawakan dan dia akan lulur. Dan biasanya kenapa perempuan bila dia first day dia haid tu dia sakit adalah disebabkan perempuan ni dia punya uterus. Masa kalau nanti korang rasa sendiri yang perempuan, sebelum korang datang haid, korang akan rasa perut korang macam keras sikit. Macam kalau saya macam rasa boncit sikit. Tapi saya memang dah boncit, so saya tak nampak beza sangatlah. So biasanya kalau perempuan sebelum datang period, dia rasa boncit sikit disebabkan lapisan dinding uterus dia tu ataupun rahim tu dia menebal. Kenapa dia tebal? Dia nak ready kalau berlakunya penempelan. Berlakunya persenyawaan. Maksudnya ada sperma, ada berlaku persenyawaan, dia nak menempel. So kalau dia menempel maksudnya perempuan tu pregnant lah, mengandung. Tapi kalau lah perempuan tiap-tiap bulan nak dara kan, hasilkan ovum tu tidak disenyawakan, tak ada dia tak jumpa mana-mana sperma, so dia akan broken hearted. So lepas 14 hari dia akan gugur dengan lapisan dinding uterus. So lapisan dinding uterus tu yang bila dia nak gugur tu, sebab tu kita cramp tau, perempuan kadang-kadang dia cramp kat situ. So dia cramp macam contraction macam nak bersalin tapi sikit. So yang dia cramp tu yang menyebabkan sakit. So kadang-kadang orang yang senggugut tu kenapa kadang-kadang adalah disebabkan uterus dia cramp.
Dia macam mengecut tau. Uterus tu sebenarnya muscle yang sangat kuat. Dan uterus tu dia punya masa tahap kesakitan dia sampai boleh 500 kali ganda kot, if I'm not mistaken. Dia punya tahap intensity sakit dia. So saya cuma nak cerita perempuan dia perlukan, untuk tahap dia punya subur kita perlukan satu je ovum. Tapi lelaki sebenarnya dia bergantung kepada dua-dua testis. So basically kalau lelaki dia testis dia kurang satu, so dia punya tahap kesuburan jadi kurang. So itu adalah fakta menarik antara lelaki dengan perempuan. So maksudnya perempuan kita perlukan satu je ovum, tetapi lelaki dia perlukan semua sperma. Maksudnya dia perlukan bilangan tu banyak. Okay. So fakta lagi satu menarik pasal testis ni, sperma awak tu sebenarnya suhu dia adalah kurang daripada suhu badan. Which is kalau suhu badan kita 37, sperma tu adalah 35. Sebab tu Allah jadikan testis tu berada di luar badan. Sebab untuk menghasilkan sperma yang sihat, dia punya suhu tu mesti kurang daripada 37 darjah Celsius. So itu antara sebab kenapa Allah jadikan testis tu kat luar. So apa dah dekat tak fakta tu? Benar tak? Tak benar cikgu. Dah lah saya nak main quiz lah, saya cakap seorang bosan. Okay now, Sekejap. Saya suka. Itulah saya kan dia kalau time bio tu ya Allah saya tak tahulah macam mana saya nak berhenti sebab too much information in my brain that I would like to share with you. So itulah bila awak dapat cikgu bio jadi macam ni lah kan. Too much informations. Alright. So you guys, jom kita main quizzes. Sekejap saya share. Share link. Di copy. Jom lah. Share link. Sebab bio ni saya kena control sikit sebab dia banyak sangat information. Lepas tu saya tak boleh cakap banyak-banyak sebab nanti awak bosan. Okay. Korang tekan tu. Lepas tu korang dia punya Bismillahirrahmanirrahim. 6, 8, 7, 5, 9, 1 korang masuk. Boleh start ke? Terus start Start je Saya lupa Hai. Start tak ada orang masuk pun. Korang dah masuk belum? Mana awak? Oh dah. Okay 3. Alright. Jom. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita ada 5 orang. Kita 5 je kita. Dafa try masuk. Kita ada berapa? Acap dah masuk belum Cap? Umairah, Ebi, Tia, Nada dah, Acap, Caca dah, Haris. Senang mencuba. Okay. Lain tak elok Tak ada. Dah 6 je kot. Ni Hadif dah tak ada ni. Ini saya masuk terus tekan start ni. Sekejap. Kita tekan start saya tekan start Ya. Boleh? Saya kan. Oh saya. Siapa tekan start? Awak ke saya? Saya tekan. Sebab saya tadi dia masuk terus tekan start. Saya tekan. Oh. Dah mainlah. Mana korang? Saya dah keluar sekali lagi boleh stay. Awak ni. Mana saya tahu? Itulah agak ibu nak selesai. Lagu dia 70 sangat. Zaman-zaman seluar besar. Kita tengok. Okay. Haris okay. Dafa. Saya takut ni lah. Afkar line tak cantik. Afkar, saya tahu rumah Afkar kat mana. Dia punya line tu tak cantik. Hijau tu saya tak tahulah. Struggle jugalah hijau tu. Hijau tu cantik apa? Selfcom kot tu cantik. Wi-Fi pun ada Wi-Fi. Tapi saya tak tahulah. Okay Fatia. Wah Fatia. Fatia. Sorry. Come on. Syaza. Oh dah. Come on. Wow. Afkar dapat satu. Yeay. Afkar ni saya kesian. Saya rasa line tak cantik lah Afkar. Tak apa. Cuba je. Wah, akhir je Acap.
Dapat betul satu. Tahniah, tahniah. Come on. Semua orang baru dapat betul satu ke ni? Risau. Okey Acap. Come on Acap. Wakil boys. ABC ni siapa? Cantik nama. Okay, Afkar dah 2. Yeay, Afkar line okey sikit. Yeay. Apa Acap tu? 3. Come on Haris. Come on Haris. Haris, you can do it Haris. Haris boleh. Wah, Afkar dah 3. Come on. Wow, Acap 4. Hebat. Okay, ABC ni pun bagus. Siapa ABC ni? AB kot. AB kan suka nama yang misteri-misteri sikit ni. Ya Nada. Saya tak boleh lah tadi main cakap je saya sebab saya tahu bio ni tajuk yang dry. Acap, tak sia-sia hari-hari praktis main game kan. Physics boleh score. Okay, come on. AB. Sikit lagi. Wah, Acap. Acap dengan AB tengah sengit. Nada mengejar. Come on Tia, come on. Jangan give up lagi. Come on Caca. Boleh Caca. AB 7. Dah siap. Dah siap dah? Ya, jangan saya tunggu Acap. Acap ni kenapa tiba-tiba kosong ni? Peliknya. Tadi macam banyak. Asal dia pula jadi 1? Okay. Okay, AB dah settle. Acap dah ke belum? Acap. Sedang. Ha? Sedang, Dah. last. Okay, saya tunggu. Soalan ni 10 je kot soalan. Soalan tu semua dalam buku PTRS. Kalau korang dah buat, korang boleh. Saja je nak suruh korang tengok buku PTRS tu kan. Kalau tak, nanti korang tak buat. Okay, right. So saya tunggu kejap Afkar dah 5. So kita tunggu dulu. Bagi Afkar bagi settle dulu. Dafa tak apa Dafa masuk pun saya dah rasa macam wow. Okay. So sekejap saya tengah tunggu Afkar. Kita tunggu Afkar kejap. Sebabnya Afkar ni kira kalau macam dia tak habis sampai ke tepi tu maksudnya belum siap lagi kan? Betul tak? Saya tunggu Afkar dulu. Kalau Afkar cakap dia dah. Yang ni adalah kalau perasan semua soalan tu adalah daripada buku PTRS. So basically soalan dia ada semua kat situ. Afkar dah ke belum? Dah Afkar? Okay, jom. Kita bagi Afkar dulu. Kesian Afkar ni line dia kan kurang menyebelahi. So basically saya berharap Ijuk tu tolonglah line. Saya duk bayangkan kalau budak-budak yang dekat you yang tengah periksa, yang tengah exam tu macam mana lah. Ada yang ambil exam kat Jejantas pula kan. So struggle tau. Kalau korang tengah exam dekat you, line tidak memberi kerjasama. So frust jugalah. Okay. Afkar dah belum? Kami tunggu awak. Dah Afkar. Sebab lama lah Afkar. Maafkan saya Afkar, saya tiada kesabaran yang tinggi. Sorry Afkar. KIN Say N, are you sure you want to end? Yes. Ya. So tahniah nombor 1 Acap.
Nombor 2 E. Gila. Nombor 3 adalah apa? Wah. Ya, acak power. Acah. Idola, idola. Alright, so kita tengok SNS. Tak nak. Jap. Alamak. Okay. Salah. Sorry. Apa tadi? Okay, review question Kita tengok review question. Now, dekat sini. Struktur berbenah halus yang terdiri daripada asid nukleik asid dikenali sebagai apa? Jawapannya adalah A. So, dia adalah kromosom. Jin tu adalah unit asas pewarisan. Kemudian kat sini. Okay, kalau dia kata somatik, saya tak ajar yang ni. Somatik ni adalah sel yang ada, apakah sel somatik? Sel somatik adalah sel yang ada dalam badan kita kecuali sel sperma dan ovum. So senang kata sel kulit, sel darah merah, sel saraf itu semua adalah sel somatik. So sel somatik ni apa? Sel somatik adalah sel yang selain sel yang ada dalam badan kita selain daripada sperma dan ovum. Right, so next, apakah itu autosom? Autosom adalah kromosom, kromosomnya merupakan kromosom seks. Salah, kromosom yang bukan kromosom seks ya. Jawapannya adalah B. Right. Now ni tricky sikit. Now, antara berikut yang manakah yang bukan dikawal oleh autosom? Jantina lah. Ini jantina ni dikawal oleh kromosom seks XY, XX atau XY. Okay, now next. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan mitosis? Tidak benar. Okey, dia berlaku di sel soma, betul, berlaku di tisu meristem ni, tisu tumbuhan ni. Korang tak tahu kot ni. Ni adalah tisu tumbuhan. 2 sel anak yang tidak tersiras, bukan. Ini adalah meiosis. So nampak sangat C lah jawapannya. Seberapa yang betul? 3 orang yang betul. Sel anak punya bilangan kromosom yang sama. Bilangan kromosom. Ni pun betul lah. Jap. Ini betul. Mempunyai bilangan kromosom yang sama. Dia nak cari yang tak benar kan? Okey, C betul. Okay, now susunan jawapannya adalah D. So susunan yang betul, Q dulu, lepas tu R, menyusun di tengah, lepas menyusun dia terpisah, lepas tu dia hasilkan 2 anak. Yang ni of course akhir sebab dia nak menghasilkan 2 sel anak. So jawapannya adalah D. So 3 orang yang betul, tak apa. Wow, okay, yang ni ramai yang betul. Yang ni, yeay. Ni ramai yang betul. 63% which is semua jawab metafasa. Very good. Okay, ni 63 pun betul. Apakah yang berlaku pada profasa 1? Kromosom tu dia. Jawapannya adalah B. Pindah silang. Profasa pindah silang. Yes, tahniah. So 5 orang jawab B. Tahniah. Lepas tu apakah itu DNA? DNA adalah daripada unit asas yang dikenali oleh nukleotida. Apa? Ni bayu sangat ni. So jawapannya adalah A. Struktur berbenah halus yang terdiri daripada asid nukleik dan juga protein. So ni soalan nombor 1. Nombor 1. Jap. Jawapannya adalah A. Now, tricky juga soalan ni. Next one. Oh, itu saja jawapannya. Question dia ada 9 je. Alright, so itu sahaja. Jom kita tengok terus jawapan dekat awak punya buku PTRS awak. You guys ada buku PTRS kat korang ke? Jom, terus Bismillahirrahmanirrahim. Korang punya buku PTRS adalah pada muka surat. Sekejap. TA ke Abby? TA kot. TA kan dia sangat penolong yang sangat bertanggungjawab kan? TA, recording hari tu saya tak share tau. Saya rasa macam recording hari tu saya mengajar tak bagus sangat. So saya tak share sangat. TA, boleh tolong saya tak? Semua jawapan awak buat dalam buku PTRS. Awak tulis jawapan dekat buku PTRS tak TA? Tulis. Okay, tulisan awak cantik kan? Oh ish, itu cantik sangat. Okay, kalau cantik, tak cantik yang boleh dibaca kan? So boleh tak share? Dia saya rasa yang faham dia faham kot. Tak boleh kot, sebabnya hari tu Afkar, sian Afkar tak dapat join kelas sebab hari tu Afkar dia ada tuition. So basically kita snap bahagian struktur tu, snap je. So nanti Afkar siapa yang tergerak hati nak salin, boleh salin yang itu. Okay, so yang ini tadi saya terus je baca jawapan dia, sebab laju je tau. Yang ni laju-laju pun saya rasa soalan ni banyak betul. Saya sampai soalan nombor 15
15 and then saya berhenti. Okay, apakah itu DNA? So jawapan dia tadi kita dah cakap. Jawapan dia nombor 1, jawapannya adalah terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Nombor 2, maklumat di bawah berkaitan dengan X. So ini adalah apa jawapan dia? A, B, C? Okay. Yang ni nombor 3, apakah jawapan dia? Ini manusia yang cantik, handsome. Berapakah bilangan kromosomnya? 46. Yes, 46. Very good. Apakah itu autosom? Autosom adalah B, bukan kromosom seks. Nombor 5. Tengok kalaulah tikus tu 42 kromosom, kalaulah haploid berapa? Haploid tu half, separuh. 42 separuh daripada 42 berapa? 22 21 kan? 42? tak tahu. Woi! 21 lah. Separuh daripada 42. Nangis. 21. Nangis Cikgu Hisham. Korang congak pun tak lepas weh. Okay, nombor 6. Antara berikut yang manakah bukan dikawal oleh autosom? Jantina. Nombor 7. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? Tidak benar adalah ni, tidak seiras. Dia seiras sebenarnya. Nombor 8 tadi apa? Susunan yang betul mana satu? D. Yes, D. Mula-mula sekali mesti kromosom tu pendek dan tebal. Nombor 1. Lepas tu dia menyusun kat tengah. Lepas dah menyusun, lepas tu dia asing. Lepas tu dia akan menghasilkan sel anak. 2 sel anak. Okey, ni semua orang dah hebat. Ini adalah metafasa menyusun di middle, MM. Antara berikut yang manakah benar mengenai meiosis? Meiosis ni dia adalah berlaku pada semua sel soma. Salah. Menghasilkan 4 sel anak. Sebenarnya meiosis dia menghasilkan 4 sel anak sebab dia berlaku 2 kali. First menghasilkan 2, second hasil 2. So total ada 4. So apakah yang berlaku masa profasa 1? Pindah silang. Anafasa 2 tadi, anafasa. Asing. Mana satukah anafasa 2? So anafasa 2 adalah this one. Kenapa? Sebab ini susah lah, ini bio sangat ni. Ini anafasa 1. Kalau anafasa 1, sebab dia baru kali pertama, mula cukup sifat. Macam rebin ada 2, ada 4. Bila anafasa 2, dia dah jadi separuh. Like this. Alright. So kita teruskan. Okay, 13 saya sampai 15 and then I stop. Okay, antara berikut yang manakah tidak benar mengenai meiosis? Okay, statement A. Meiosis berlaku kepada sel gamet ataupun sperma ovum. Betul ke salah? Betul. Okay, katakanlah meiosis ni berlaku sekali sahaja. Meiosis berlaku sekali ke? Bukan ada meiosis 1, meiosis 2 ke? Kesian korang. Jawapannya, okay, yang ini menyebabkan variasi betul, ini betul. Yang ini sel anak mungkin berbeza, yelah sebab dia mengalami variasi, ni betul, ni betul. Meiosis dia berlaku 2 kali. 2 kali tau sis. Kenapa? Sebab dia ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Dia berlaku 2 kali. Kalau mitosis dia berlaku sekali. Disebabkan dia berlaku 2 kali, dia hasilkan 4 sel anak. Kalaulah mitosis, Allahu Akbar. Kalaulah mitosis, kenapa dia hasilkan 4 sel anak? Kalau mitosis, kenapa 2 sel anak? Sebab dia berlaku sekali je membahagi. So yang ni 2 anak sel anak. Okay. Alright, Alhamdulillah. So kesimpulan yang kita belajar hari ini, sperma dengan ovum dihasilkan melalui proses mitosis ke meiosis? Sperma dengan ovum dihasilkan melalui proses mitosis ke meiosis? Meiosis. Yes, meiosis. Kalau awak accident nak tumbuh tisu yang baru tu proses apa? Mitosis. Yes, very good. Itu adalah proses mitosis. Okay. Mitosis tadi ada berapa fasa? Dalam mitosis dia berlaku berapa fasa? 2 fasa dia. Okay, saya ulang soalan saya. Okay, mitosis adalah proses pembahagian sel. Mitosis ni sebenarnya adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 2 sel anak. Kalau meiosis, dia menghasilkan 4 sel anak.
Kenapa meiosis boleh menghasilkan 4 sel anak? Kenapa? Sebab pembahagian selnya berlaku berapa kali? Meiosis Pembahagian 2 kali. Yeay, hebat. So meiosis ni dia berlaku 2 kali. Yang ni berlaku pembahagian selnya berlaku sekali. Disebabkan dia berlaku sekali, dia hanya hasilkan 2 sel anak. Yang ini dia berlaku 2 kali, itu yang dia menghasilkan 4 sel anak. Disebabkan pindah silang, yang ini dia menghasilkan variasi. Maksudnya semua ovum yang korang hasilkan tak pernah ada yang sama, semua berbeza. Tetapi kalau mitosis dia hasilkan 2 sel anak yang bilangan kromosom sama dengan asal, sama dengan induk, dan cirinya adalah sama. Kalau yang ini bilangan kromosom adalah separuh. Now mitosis last. Mitosis dia berlaku 4 peringkat. Apakah peringkat dia? Profasa, Yes, profasa. anafasa, telofasa. Yes, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Kalau meiosis kita ada meiosis 1, kita ada meiosis 2. Dalam meiosis 1 berapa fasa? 4. 4 P M A T. Semua letak profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Meiosis 2 juga sama. Okey, P M A T. 1, 1, 1. So do you have any problem? Ada masalah tak? Tak ada, insyaAllah. Thank you. Ya Allah. Weh, terima kasih korang. Walaupun kita tak ramai, kita ada 6 ketul, tapi thank you so much for